Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita baca ayat 21 lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Sadaqallahul azim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, berlomba-lombalah kamu mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Allah Tuhan kamu. Wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ardi, dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha', yang demikian ialah limpah kurnia Allah, diberikannya kepada sesiapa yang dikehendakinya. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah sememangnya mempunyai limpah kurnia yang besar. Kita telah selesai mengikuti keterangan dua ayat yang menyatakan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Untuk kita bandingkan di antara dua kehidupan ini, mana yang lebih penting, bila waktunya, dan bagaimana keadaannya mereka yang tidak memberi perhatian kepada kenyataan yang diberi oleh Allah yang maha pakar. Khabirun bima ta'malun, maha pakar. Dinyatakan ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum, hingga seterusnya. Ketahuilah bahasa ketahui ini i'lamu. Apabila kita berilmu maka kita ketahui. Apabila kita tidak ketahui maka kita tidak dapat ilmu. Sebenarnya tidak berilmu lagi sebab kita tidak ketahui. Kalaupun kita mengetahui tidak daripada sumbernya yang sebenar, maka tidak sah pengetahuan itu. Kita mengetahui api itu panas sebab kita sentuh dia, panas. Dia panas memang, walaupun orang kata sejuk, tapi panas. Satu. Yang kedua sumber ilmu yang sebenarnya ialah keterangan maha pakar. Keterangan pakar, satu, maha pakar, Allah Subhanahu wa taala, maha pakar. Keterangannya ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun, hingga akhir ayat. Apa Al-Quran beritahu kepada kita? Yang diberitahu oleh Al-Quran, Allah yang maha pakar ini, bahawa dunia itu kehidupan dunia, bukan dunia boleh untuk semua orang mukmin, dunia untuk para nabi, dunia untuk siddiqin, syuhada dan salihin. Tetapi kehidupan di dunia ini, kehidupan dunia artinya dunia semata-mata. Zinatun, perhiasan, tafakhurun bainakum, lahwun wa la'ibun, main dan berhibur, dan pulaknya bermegah-megah antara satu dengan lain. Ini semuanya dunia semata-mata. Dunia semata-mata ini disuruh supaya kita mempunyai satu sikap
sikap sebelum daripada mengambil sikap, ketahuilah pulanya akhirat, kehidupan di akhiratnya bagaimana. Kehidupan di akhirat ini dinyatakan dua saja dan perlu kita mencari jalannya. Maghfiratun wa jannatun. Maghfirah, pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenyataan kenyataan pada manusia ialah semua manusia berdosa, semua manusia ni bersalah. Tetapi manusia bersalah, dia mempunyai jalan untuk membersihkan kesalahan dan dosanya. Kullu bani Adam khatta'un illa at-tawwabun. Semua manusia bersalah, berdosa kecuali orang yang bertaubat. Ini pintunya. Ini pintu nak pergi ke akhirat. Kita nak pergi kepada maghfirah, pengampunan Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dan cukup syarat-syaratnya. Satu. Yang kedua jannah, nak pergi ke syurga. Syurga dia ada pintu-pintunya, mesti cari pintu-pintu syurga. Pintu syurga kita sebutnya, Al-Quran menyatakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segeralah kamu untuk mendapat pengampunan daripada Tuhan kamu. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan surga lebarnya selebar langit dan bumi. Surah Al-Imran ayat 133. Uiddat lil muttaqin, disediakan surga kepada orang muttaqin. Siapa al-muttaqin? Al-muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, orang yang berbelanja harta mereka di jalan Allah ketika senang dan ketika susah. Wal kadhimin al-ghaiza, dan orang yang menahankan dirinya daripada marah. Tak mudah marah. Kadang-kadang ni marah ni dia ada batas, habis. Bis-sarra'i wad-dharra'i wal kazimin al-ghaiza wal 'afina 'anil nas, dan maaf kepada manusia. Maaf kesalahan dengan manusia. Yang antara lain pula dalam suratul Furqan. Suratul Furqan ada akhir ayat, akhir surah, wa ibadur rahman. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. Banyak ayat ini panjang membilang ciri-ciri ibadur rahman. Ibadur rahman, ciri-ciri hamba Allah yang bersifat ar-rahman. Jadi apabila kita bandingkan kehidupan di dunia dan kehidupan akhirat, maka kita boleh timbangkan. Dunia bukan menjadi musuh kepada manusia, sebab dunia ini pun dijadikan kepada manusia, dan kita salah seorang daripada manusia diciptakan Allah, dan dunia hak bagi orang-orang yang bagi hamba-hamba Allah. Tetapi di sana mempunyai batas. Batasnya ditentukan oleh qanaa'ah, satu istilah dalam ilmu akhlak Islam. Ilmu akhlak namanya ilmu tasawuf, disebutnya al-qanaa'ah. Al-qanaa'ah, cukup dengan apa yang ada, cukup. Jangan terlalu lebih, kita makan lebih kita seksa. Sebenarnya seksa, tak cukup makan pun seksa juga. Sederhana namanya al-afaf, namanya al-kafaf, namanya al-qanaa'ah. Al-qanaa'ah ni cukup dengan ada. Makan nasi bukan 2 pinggan, 1 pun dah cukup, tapi nafsu kata satu lagi, menyebabkan kita terseksa hidup. Terseksanya nak berjalan pun berat badan, lagi pulanya mengantuk, sentiasa mengantuk, nak tidur saja, pagi tidur, petang tidur, tengah hari tidur. Apa macam ni? Macam banyak makan, buat kerja pun tak larat. Ini dia. Jadi disebutnya zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwal. Ini kenyataan, bukan larangan. Tuhan tidak larang kita berhibur dan bermain, tapi jangan berlebihan. Dia ada panduannya, ada syarat-syaratnya. Syarat mesti dipatuhi. Wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwal wal aulad, hinggalah seterusnya. Kemudian dinyatakan dalam banyak tempat bahawa apabila kita bandingkan kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat,
kehidupan akhirat mestinya lebih berat. Kita akan pilih hidupan akhirat. Dunia ini seberapa banyak yang kita punyai, rezeki apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita guna, itu rezeki kita. Berlebihan mengambil rezeki ini salah, satu kesalahan. Makanan sederhana, al-afaf, al-qana'ah, al-kafaf. Selebih daripada itu, infak fi sabilillah. Infak, belanja di jalan Allah, buat kebajikan. Kerana barang ini walaupun dunia, tetapi dia nak pergi ke akhirat. Akhirat ni pergi kepada jannatin 'arduhas samawati wal ard. Apabila dibandingkan kehidupan di dunia dan kehidupan akhirat, kehidupan di akhirat jauh lebih baik daripada dunia. Dunia ini kecil saja, dengan segala perhiasannya, dengan segala permainannya, dengan segala hartanya, dengan segala anak pinaknya, dengan segala semua sekali ini berbanding dengan akhirat kecil saja. Syurga di akhirat, jannatin arduhas samawati wal ardu. Syurga di akhirat lebarnya selebar langit. Arduhas samawati wal ardu dalam surah Al-Imran. Lebarnya seluruh langit dan bumi. Seluruh langit ini termasuk bintang-bintang dan bintang-bintang yang sudah ditemui dan yang belum ditemui. Satu bintang saja ada bintang yang kalau sebesar bumi ini 100 kali ganda bumi, 100 kali ganda boleh masuk lagi dalam bintang yang besar itu. Yang dia besar itu satu bintang. Jadi tak boleh banding langsung di akhirat. Tak boleh banding. Mahu tak mahu kita akan terima satu kenyataan bahawa hidup di dunia ini mestinya seperti yang Nabi kata, al-kafaf. Ambil secara sederhana. Dalam sebuah hadis kursi Nabi bersabda, a'dadtu li'ibadiyas salihin, aku sediakan untuk para hambaku yang salih, ma la ainun ra'at, mata tidak pernah lihat, telinga tidak pernah dengar, hati, pemikiran manusia tak pernah terfikir sebaik itu, cantik itu. Itulah dianya. Nak sebutnya cantik macam mana? Cantik seperti bunga tak secantik mana pun. Cantik seperti bidadari tak pernah lihat pun bidadari. Jadi tak ada nak boleh banding. Hanya boleh cakapnya syurga itu segala perhiasan yang ada padanya, mata tidak pernah lihat, telinga tidak pernah dengar, hati tidak pernah terlintas. Secantik itu. Itulah dia yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang salih. Jadi kalau begitu, mengapa tidak pergi cepat? Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Sabiqu, bergerak pantas, bergerak segera, potong segala apa yang ada yang berjalan lewat, yang berjalan lambat ni, potong. Itu maknanya sabiqu. Sesiapa yang merasa kebimbangan, dia tidak harus bermain dalam perjalanan. Nabi bersabda, man khafa adlaja wa man adlaja balagal manzila, ala wa inna sil'atallahi ghaliyah, ala wa inna sil'atallahi al-jannah. Man khafa, sesiapa yang takutkan perompak. Orang Arab dia berjalan malam di padang pasir, berjalan, kadang-kadangnya perompak berada di tengah jalan. Nabi kata kalau takutkan perompak, berjalan cepat-cepat, jangan sampai waktu malam pun masih berjalan. Sesiapa takutkan perompak, dia berjalan segera pada waktu malam. Ini orang yang takut. Sesiapa berjalan segera, dia akan cepat sampai ke rumah. Ketahuilah barangan Allah mahal yang disediakan oleh Allah di syurga. Ketahuilah barangan Allah itu syurga, barang ini mahal. Kalau mahukan syurga, berjalan cepat-cepat, artinya bersedialah untuk ke syurga. Man khafa adlaja wa man adlaja balagal manzila, ala wa inna sil'atallahi laghaliyah, ala wa inna sil'atallahi al-jannah. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang kita baca sebelum ini, ayat 20, menyatakan satu bandingan barang-barang dunia ni jika kita ambil berlebihan, begini bandingannya. Air hujan turun menyiram pokok-pokok, kemudian pokok-pokok kelihatan hijau, tak lama hijau, dia akan kuning, kemudian dia jadi kering, dia menjadi sampah. Jadi sampah, itulah dia
kama sali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarra summa yakunu hutama. Dunia ini kita lihat dari sudut lain, dia berada dalam pusingan. Kalau kita menanam padi dia ada 2 padi sekali setahun, ada 2 kali setahun. Malah ada pula jenis-jenis benih-benih yang boleh ditanam 3 musim dalam setahun. 3 musim dalam setahun. Pusingan itu sama saja. Dia subur bila cukup air, kemudian dia menghijau, kemudian dia kering, kemudian dia kuning, kemudian dia kering, kemudian jadi sampah. Manusia pun begitu, harta benda dunia pun begitu, apa pun yang kita lihat, yang kita dengar, begitu sifatnya. Manusia pun begitu. Manusia mula-mulanya dia benih, kemudian dia hijau, kemudian dia hijau ni untuk sekejap saja, kemudian kuning kalau pokok-pokok, sayur-sayuran kuning. Kalau bagi manusia pulanya, kemudian dia putih, kemudian selepas dia putih tu, tak lama lah tu dia akan jadi sampah. Jadi sampah ni matilah kita katanya, bahasa yang baik sekali. Ataupun sampah sungguh, orang tak peduli dah bila tua. Dia nyanyuk, dia warna haji, buat rata, dia apa mana. Ini musbal, ganti pula orang lain. Cuma pusingan itu lambat sikit. Kebun setahun 2 kali pusingan. Manusia, Nabi kata antara 60 hingga 70 tahun. Tak ramai yang lebih daripada itu. Kemudiannya kehidupan manusia di dunia pada zahirnya bagaikan hujan yang membasahi bumi, lalu menghidupkan benih-benih yang terpendam di perut bumi dan melahirkan tumbuh-tumbuhan yang segar, pokok-pokok yang menghijau subur. Kemudian kelihatan ada tanda-tanda kematangannya. Tidak lama kemudian pokok itu menjadi layu dan mengecut, kering dan hancur menjadi debu yang diterbang angin. Demikianlah dunia pada mulanya sebuah ladang yang berwajah hijau, indah dan dicintai penglihatan. Tiba-tiba keindahan itu terhapus dari permukaan bumi dan hancur leput menjadi debu. Bumi pun menjadi kering kuntang, menunggu hujan datang kembali. Begitulah pusingan pokok-pokok. Sesiapa jua menjalankan kehidupannya di dunia ini akan menyaksikan pada mulanya bagaikan tanaman yang segar, berdiri tegak dengan penuh rasa, penuh sasa. Jangan dipikir kekal selama-lamanya dan tidak dimakan usia. Jika begitu difikirkan, maka dia membuat perhitungan yang salah. Jika difikirkan bumi yang sentiasa basah dan sentiasa kering, maka dia juga salah. Ini kerana dunia ini ada kalanya kering dan ada kalanya basah. Musim-musim di sini ada ketikanya untuk menuai dan ada ketikanya untuk menanam, ada kalanya untuk hidup dan ada kalanya untuk mati. Dunia tidak selalunya memihak kepada kehendak penghuninya, tetapi ia patuh kepada kehendak penciptanya yang maha pakar. Kita bagi sikap manusia kepada dunia dan akhirat yang dinyatakan itu, sikapnya ialah kita sebutkan tadi al-qana'ah. Sebelum al-qana'ah ini ada syairnya dulu. Syair dia kata, اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه العزيزة فلتة. Terjemahannya lebih kurang begini: rebutlah peluang bersalat di masa lapang. Kalau kita ada masa lapang yang kita boleh bawa di akhirat, salatlah. Ada masa lapang, semaya. Ada masa lapang, semayang sunat. Jangan semayang fasa, sunat tak boleh. Fasa lepas maghrib, kita sebut dah dulunya. Tapi kalau semayang juga, boleh juga. Nak semayang juga, boleh. Tapi waktu itu tahrim. Waktu tengah hari berdiri, waktu pagi lepas subuh, tunggu hingga syuruk, matahari petang pun
petang pun hingga ghurub matahari. Lepas salat maghrib boleh sembahyang waktu. Itu maksudnya. Pasal orang kata tak pernah orang cakap pun tak boleh sembahyang lepas asar. Yalah, saya sebut tu hadis menyatakan begitu, tak boleh sembahyang. Tak nak sembahyang juga pun ada kitab fiqh pun dia kata khilaf, boleh lah rebut. Tapi saya tak suka sembahyang maghrib, sembahyang lepas asar, dan sembahyang sunat lepas asar. Demikian juga masuk kubur sebelum maghrib, antara waktu asar dan sebelum maghrib simpan masuk kubur, itu bukan waktunya. Terjemahan syair tadi, rebutlah peluang bersalat di masa lapang, mungkin kematian anda datang tiba-tiba. Ramai orang tersedu-sedan, dikejutkan pergi, tiada siapa menduga. Ada orang tengah-tengah sehat, tiba-tibanya dengar dia tak ada dah. Habis tak ada. Waktu kita jumpa dengan dia, kita main bola dengan dia, kita bersukaria, kita bergelak ketawa. Dengan cerita dia mati dah. Biasa macam tu. Jadi itu dia. Siapa dia? Dia itu kawan kita. Sikit 5 minit lagi. Sifat yang disebut tadi, apabila kita memahami kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat, satu jalan keluar yang tidak memerangkapkan kita. Kita menolak kehidupan di dunia sepenuhnya, bukan ajaran Islam. Islam tidak mengajar itu, tidak mengajar. Kita mengambil sepenuhnya dunia yang ada di hadapan kita pun tidak juga. Kita disuruh supaya dunia ini kita ambil secara al-qana'ah. Al-qana'ah. Akhirat juga bukan masa untuk akhirat seluruhnya. Dunia hak orang mukmin, bukan hak orang kafir. Bukan orang mukmin. Jadi untuk bagi orang mukmin mestilah diambil, tapi juga qana'ah. Qana'ah secara yang baik. Qana'ah adalah kesimpulan bagi orang yang mempunyai dua kepahaman. Kepahaman yang pertama terhadap hakikat dunia, kepahaman yang kedua terhadap hakikat akhirat. Orang yang memahami kehidupan akhirat dan memahami kehidupan dunia, jalan keluarnya dari terperangkap dalam dua kepahaman ini ialah qana'ah. Qana'ah ni artinya cukup. Dua kepahaman ini bertolak daripada asal manusia ini dijadikan untuk syurga dan dunia sebagai jalannya. Jalannya hendaklah ke syurga, dan untuk membayar kehidupan dunia dan kehidupan akhirat ini harganya cukup mahal. Harganya ialah taat, istiqamah, amal saleh, sabar, dan dunia hendaklah dijadikan sebagai sekolah untuk akhirat. Sekolah akhirat. Dunia bukan tempat mengaut keuntungan, cari apa saja yang kita dapat, kita kaut habis. Dan dunia adalah madrasatul lil akhirah. Madrasah ini pengajiannya ialah ibadat, taat, sembahyang, berinfak dan sebagainya. Itu mata pelajaran di dunia ini. Dunia adalah tempat persediaan untuk akhirat. Dunia ini tempat mudah dicapai. Nabi SAW dalam banyak hadis menyatakan, kalau dunia ini yang dicari sepenuhnya, nescaya Nabi tidak sabda begini. Nabi kata, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin, ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Kalau dunia ini mempunyai nilai berat di sisi Allah seberat sayap nyamuk, nescaya Allah tidak beri minum pada orang kafir biarpun seteguk air. Pasal dia mempunyai nilai. Oleh kerana tak ada nilai ini, barang ditabur gitu. Siapa yang cepat dia dapat, siapa lambat tak dapat. Ditabur begitu saja dunia. Artinya dia ada hak bagi semua orang, kafir, Islam dan sebagainya. Jadi itulah dia hakikat dunia. Dan hakikat akhirat, apabila seorang dimasukkan ke akhirat, bagaimana ucapan mereka? Wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'dah wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha'. Mereka ahli-ahli syurga apabila dimasukkan ke syurga mengucap alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang janjinya benar, dan dia memberi tempat. Wa awrasana al-ardha, dan Allah mewariskan kepada kita bumi. Natabawwa, bumi ini bumi syurga. Natabawwa minal jannati haitsu nasha', yang kita tinggal di sini hingga
Kita kehendaki hingga seberapa lama yang kita kehendaki. Tidak seperti di dunia. Dunia ni tinggi-tinggi hidup 70 tahun, pergilah kita. Pergi. Kalau tak pergi lagi itu tak lama dia akan pergilah. Sabarlah, dia akan pergi. Dia tak akan lama di sini. Ada orang yang tak sabar-sabar, bila lah orang ni nak mati. Jadi dia mati. Kadang-kadang dia rasanya orang tu pergi dulu, dia pergi dulu. Itulah dia Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita. Dan satu lagi hadis Nabi kata, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'a Allah bima atahu. Hadis Muslim. Sesungguhnya berbahagialah orang yang menyerah dirinya kepada Allah, dia menerima rezeki secukup yang ada, wa qana'a, dan dia secukup bima atahu, dengan apa yang diberi Allah padanya. Itulah banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan mengapa kita harus berpuas hati dengan dunia yang ada pada kita. Katanya, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afa fi jasadihi indahu qutu yawmihi faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Sesiapa yang berpagi-pagi aman dan keluarganya sehat, tak ada apa-apa, alhamdulillah, sehat semuanya. Mu'afa fi jasadihi, tubuh badannya juga sehat, dirinya sehat. Kadang-kadang dirinya tak sehat, anak-anaknya sehat. Indahu qutu yaumihi, padanya ada makanan untuk hari ini, cukup makan, esok belum tentu lagi. Sesiapa yang berada dalam keadaan ini, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha, seolah-olah dunia itu berada dalam tangan seluruh dunia ini. Apalagi yang kita nak fikirkan kalau anak-anak kita sehat, keluarga sehat, kita pun sehat, makanan hari ini, pagi, tengah hari, petang cukup makan, seolah-olah dunia berada dalam tangannya sepenuhnya. Artinya kita senang hati. Tapi yang kita tak senang hati, makan semuanya cukup, sehat tubuh badan, belanja cukup, tapi tak tenang lagi. Tak tenang lagi. Pasal duduk kira macam mana lombong kali yang ketiga tu macam mana supaya kita dapat. Jadi ini tak akan tenang sampai bila-bila. Itulah dia bicara Al-Quranul Karim terhadap kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kita akan beralih seterusnya pula kepada ayat 22, 23, 21, 22. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا شقيا ولا محروما. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.